Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam Kasih Clear kali ini bersama juga dengan Sekretariat Malaysia Madani Semarak untuk kita membincangkan pandangan anak-anak muda dari segi sokongan mereka terhadap Malaysia Madani. Malaysia Madani telah diperkenalkan oleh Sultan Ibrahim pada 19 Januari 2023 dan ini merupakan suatu gagasan yang penting bagi negara kita dan ia merupakan suatu yang perlu difahami, perlu digarap sebaik mungkin oleh semua lapisan masyarakat. Ia bukan suatu yang baru tapi telah digarap oleh Sultan Ibrahim sejak 1995, suatu memberikan pidato di Festival Istiqlal, Jakarta. Kemudian dalam penulisan-penulisan beliau, apabila ada Asia Renaissance, kebangkitan gelombang kebangkitan Asia dan beberapa yang lain, telah mengungkapkan bagaimana komitmen beliau terhadap idea Malaysia Madani yang kemudian diluncurkan sebagai Malaysia Madani pada 19 Januari 2023. Oleh demikian, saya kira kita bertuah pada hari ini kerana dapat bersama dengan anak muda di dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia atau PKPIM yang merupakan suatu gerakan kemahasiswaan yang sekian lama bertapak di Malaysia sejak 1961. Bermakna umur mereka cukup matang dan cukup dewasa dalam perjuangan negara ini dari zaman era Tun Abdul Rahman, era Tun Abdul Razak dan seterusnya yang mutakhir ini era Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh demikian, saya kira tanggapan mereka terhadap Malaysia Madani adalah penting bagaimana untuk mengurak langkah ke hadapan selanjutnya insya-Allah. Jadi saya fikir tidak perlu saya mengulas panjang soal Malaysia Madani ini yang sebagainya ada saya ungkapkan dalam buku saya. Malaysia Madani ini adalah semua politik membangun Malaysia Madani yang asalnya merupakan tesis sarjana saya di UKM atas tajuk Malaysia Madani di UKM. Di sini juga sebelum itu saya menulis koleksi buku yang besar tulisan saya dalam 3 dekad, sebahagian dalam PKPIM, ucapan dasar dan seumpamanya, termasuk beberapa persidangan antarabangsa yang saya bentangkan yang kemudian dikumpulkan dalam buku Membangun Insan dan Tamadun. Di samping ini dan juga satu lagi buku Wise Leadership yang juga merupakan suatu koleksi tulisan dalam pelbagai persidangan antarabangsa yang saya kongsikan. Namun pada kali ini kita ingin fokus kepada soal Malaysia Madani yang sebahagian pihak mungkin menyindir, mungkin melecehkan sebagai Madanon, sebagai Mahal Dahni dan pelbagai yang lain. Ini idea sekular John Locke dan seumpamanya, walaupun saya kira itu semua tidak betul dan tidak benar, dan terutama untuk generasi muda saya kira kefahaman mereka yang betul dan tepat terhadap Malaysia Madani itu amat penting kerana ia akan merupakan sejauh mana kesenambungan Malaysia Madani dapat kita ketengahkan lantaran ia didukung oleh anak muda. Jadi sebagai permulaan kita silakan Presiden PKPIM Zul Aiman untuk memberikan ulasan beliau sejauh mana anak muda mendukung Malaysia Madani ini. Zul, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Mus atas pertanyaan yang diberikan tadi, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada semua yang menonton segmen Kasih Clear, sama ada yang secara live ataupun yang menonton dalam secara maya, sama ada di YouTube, di Facebook ataupun di TikTok. Jadi insyaAllah soalan yang diberikan berkaitan dengan sejauh manakah anak muda kita ni mendukung Malaysia Madani itu sendiri. Bila kita sebut sejauh mana tu, kita tidak mendapat satu kata putus ataupun angka yang spesifik. Berapa peratus, berapa ribu ataupun berapa persen mahasiswa ataupun anak muda. Tetapi yang boleh kita nyatakan dahulu sebelum saya masuk sejauh mana anak muda kini mengangkat Malaysia Madani itu, kita perlu melihat bagaimana Malaysia Madani itu direalisasikan dan diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Kalau kita lihat, sebenarnya kita ambil pada tahun 1970-an, di mana gerakan ataupun isu ataupun perbahasan untuk membina Malaysia Madani ini telah diperjuangkan oleh pendakwa-pendakwa ataupun petugas belia dan juga pendakwa daripada Angkatan Belia Islam Malaysia, ABI itu sendiri. dan juga telah dibahaskan oleh almarhum Dr. Siddiq Fadil dan sebagainya.
sehingga terbitnya buku Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kebangkitan Asia, dan juga sehingga kini alhamdulillah dapat diasasikan untuk diangkat sebagai gagasan negara. Jadi bila kita melihat dengan tema-tema ataupun gagasan Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ini, kebanyakan mereka bersifat yang manusiawi. Tetapi sifat manusiawi itu direalisasikan dengan bentuk material, yakni pembangunan dari segi sekolah ataupun dari segi erti kata lain satu program dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia mengangkat gagasan madani ini tidak menekankan kepada perkara materialistik, tetapi dia menekankan isu berkaitan dengan kepribadian, kemasyarakatan, atau boleh saya katakan tentang tata kelola pengurusan di peringkat kerajaan ataupun sehingga di kampung dan sebagainya. Itu yang diterapkan ada 6 teras asas madani. Yang pertama itu adalah kemampanan, yang keduanya adalah kesejahteraan, yang ketiga adalah daya cipta, yang ketiganya adalah hormat, yang keempat Allahumma salli ala Muhammad adalah keyakinan, dan yang ketiganya adalah ihsan. Jadi kalau kita merangkumkan sebenarnya, ke-6 perkara ini bukanlah bersifat materialistik, tetapi bersifat manusiawi, kerohanian, diri ataupun hidup kemasyarakatan, majmuk. Ini yang dikatakan madani. Kalau kita ikut sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana madani itu, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW membawa madani itu adalah untuk menerapkan elemen madani. Bagaimana menerapkan elemen madani itu? Jiwanya menerapkan Al-Quran, seiring Al-Quran dan hadis itu. Dan bagaimana mengangkatnya Malaysia Madani itu, bahawa pemikiran rakyat di Madinah pada ketika itu bukan sahaja mereka hebat dalam bidang agama, tetapi mereka hebat juga dalam bidang ilmu fardu kifayah, material, bidang kejuruteraan, bidang arkitek dan bagai-bagai lagi. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya madani ini, kalau pada orang-orang yang pernah mengikuti perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kawan-kawan dia daripada zaman ABIM ataupun PKPM, tidak asing sebenarnya perkataan madani ni, sebab pernah selalu kerap dibicarakan. Dalam buku Dr. Sidi pun ada membicarakan tentang Malaysia Madani ini. Tetapi untuk masyarakat umum ada satu perkara yang baru. Kenapa? Mungkin tidak diterangkan secara terperinci, ataupun mereka hanya memandang madani ini berpegang kepada 6 teras itu saja. Tetapi tidak, dia lebih daripada itu. Dan saya ambil kira, kalau pada peringkat awalnya memang kita tahu anak muda kita ini mereka ni terawang-awangan. Apa itu madani? Bagaimana nak merokong? Bagaimana nak bawa madani itu sendiri? Tetapi kalau kita lihat, kita bukan ambil anak muda, saya ambil mahasiswa. Kalau saya boleh katakan, mahasiswa keseluruhan sudah hampir 60% mereka ini setuju untuk mengangkat Malaysia Madani dan mula faham madani ni apa yang ingin disampaikan. Jadi saya menyatakan bahawa agenda gagasan untuk mengangkat gagasan Malaysia Madani ini makin lama semakin mencapai untuk mengangkat suara anak muda. Tetapi persoalannya, bagaimana untuk kita untuk menanggapi ataupun untuk kita menghalang dan menyekat naratif-naratif yang cuba membobrokkan kefahaman-kefahaman masyarakat kita yang lain, anak muda kita yang lain, berkaitan yang bukan perkara yang ingin disampaikan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan madani, yang sehingga menimbulkan satu polemik, yang sehingga menimbulkan kecelaruan dan kekeliruan dalam kefahaman madani itu sendiri. Jadi saya kata lain, setakat ini anak muda dalam proses untuk mengangkat gagasan madani itu adalah positif, dan mahasiswa pula sudah hampir mencecah 60% untuk mengangkat gagasan Malaysia Madani itu sendiri. Kerana mereka mula faham dengan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Datuk Seri Zamri, Menteri Pendidikan Tinggi, membuat satu program naratif kepada kepimpinan-kepimpinan pelajar di universiti, memahamkan mereka madani itu apa, bagaimana melahirkan pemimpin yang madani itu sendiri. Sedikit sebanyak telah melahirkan kesedaran kepada mereka semua. Jadi itu saja mungkin ulasan yang ringkas daripada saya. Sekian, terima kasih. Satu respon yang cukup menarik daripada Fazrul Aiman tadi soal bagaimana anak muda mulai lebih hampir untuk mendukung Malaysia Madani setelah mereka faham apa itu Malaysia Madani. Jadi betul, kefahaman itu penting, penjelasan serta penerangan terusan itu penting, dan itu saya kira peranan PKPM, peranan NGO, pimpinan mahasiswa, mereka mahasiswa penting untuk menjelaskan
kepada angkatan mereka, terutama dengan bahasa yang mudah, bahasa yang mengikut linggo mereka. Saya fikir itu penting untuk disampaikan. Dan kita dengar di kalangan wanita kita, di kalangan anak muda wanita kita, Naib Presiden yang juga Hewi nama saya sama, Farisa, untuk apa komen Farisa mengenai sejauh mana anak muda ini mendukung, terutama di kalangan yang perempuan ni lah kan, anak muda perempuan ni macam mana yang mereka melihat Malaysia Madani. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Abang Mus atas soalan dia ajukan. Jadi menjawab kepada soalan berkaitan yang diajukan tadi, saya memberi respon bahawa berkaitan dengan Madani ni bukan sahaja kita lihat daripada sudut jantina. Madani ni harus difahami dan dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat, tak kira tua, muda, lelaki ataupun wanita. Jadi di peringkat wanita ataupun mahasiswi sendiri, pelajar-pelajar mula untuk memahami apa itu agenda-agenda dan apa itu teras-teras yang berkaitan dengan Madani. Jadi kalau kita lihat Madani ni mempunyai 6 asas ataupun 6 rukun utama yang ditekankan. Apabila kita lihat kepada 6 rukun itu, kita dapat lihat bahawa semua rukun tersebut saling melengkapi sebenarnya. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini berkaitan dengan sifat ihsan, sifat hormat, itu adalah salah satu sifat untuk melahirkan manusia yang mempunyai latar belakang yang baik. Manakala pada masa yang sama juga rukun-rukun Madani ni turut menekankan pada daya cipta. Jadi kalau kita lihat pada konsep daya cipta ni sangat luas. Bila kita lihat pada era globalisasi ini, pelbagai inovasi dan daya cipta perlu ditingkatkan. Kalau kita lihat Kementerian Pengajian Tinggi menekankan untuk mengadakan TVET, untuk mengangkat TVET, bidang TVET. Seperti kita lihat sebelum ni, bidang TVET kurang digemari ataupun hanya golongan tertentu sahaja yang ingin masuk. Namun pada masa kini, TVET adalah satu bidang yang sangat boleh pergi jauh pada masa akan datang. Jadi itu sahaja saya. Farisa atas komen yang negatif bermakna sebentar tadi, bahawa kelompok wanita tidak ketinggalan, juga makin mendekati serta memahami akan Malaysia Madani. Kita dengar komen di kalangan beberapa rakan kita yang lain. Ada di depan kita, kita ada Saudara Hakim, Saudara Syarif, Saudara Aino, Saudara Ramula Raja, ya Arif, Aisyah juga, jangan lupa, jangan lari Aisyah. Kita santai-santai saja lah kan. Mungkin ada komen, silakan. Silakan. Mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hidup biar berjasa, salam kesatuan untuk semua. Baik, saya Raja Arif, Raja Muhammad Arif, Naib Presiden PKPM, Speaker KMUKM. Soal Madani, apabila kita berbicara soal Madani, kita dapat lihat semula daripada jauh mana konsep Madani itu sebenarnya diterapkan dan kenapa Madani itu dibangkitkan. Seperti yang disebutkan oleh Saudara Zul Aiman, Presiden sebentar tadi, bila kita cakap soal Madani, buat Madani ni sebenarnya dah digumbar-gambirkan pada satu ketika. Cuma pada era sekarang ni dia dibangkitkan semula. Tapi atas dasar apa sebenarnya? Adakah di atas dasar orang kata keperluan? Adakah di atas dasar kemampuan? Ataupun adakah di atas dasar politik? Tapi sebenarnya itu perkara yang kita sebagai orang kata masyarakat, sebagai manusia, sebagai mahasiswa menjadi kayu ukur, menjadi semak dan imbang dan menjadi penentu kepada sejauh mana keberkesanan ataupun sejauh mana penerapan orang kata globalisasi dalam kita menerapkan Madani itu sendiri dibawa dari semasa ke semasa. Apabila kita cakap soal mahasiswa, saya selaku speaker KMUKM, kita melihat sejauh mana orang kata paras yang kita letakkan sebenarnya kepada mahasiswa, kenapa mereka ini perlu tahu atau adaptasi kepada konsep yang dibawa oleh kenegaraan itu sendiri. Dan bila kita sebut soal Madani, dia bukan saja kita nak tengok macam mana mereka ni faham ataupun orang kata hargai apa yang dibawa oleh zaman ketika itu, tapi mereka harus lihat kenapa relevan perkara itu dibawa dari masa ke masa. Bila kita cakap soal manusiawi, inilah yang diterapkan dalam Madani. Sebab dia bukan satu perkara yang kebendaan, dia bukan satu perkara yang materialistik, tapi dia satu perkara yang menyentuh aspek kemahasiswaan. Dan bagi saya, terutamanya di konteks mahasiswa, perlunya ada Madani ini. Sebab Madani ini merupakan satu ruh
yang dibawa dari orang kata zaman ke zaman yang diperlukan untuk orang kata kebitaraan seorang mahasiswa itu. Dan dalam konteks mahasiswa jugalah mungkin saya boleh kongsikan selaku seorang mahasiswa sendiri, selaku seorang pelajar sendiri, kita melihatlah bahawa Madani itu merupakan satu elemen penting dalam orang kata dalam kita membangkitkan soal credibility dan accountability seorang mahasiswa. Sebab kita membuktikanlah yang sebenarnya mahasiswa ni bukan sekadar ada di universiti untuk belajar semata, tapi mereka ini juga yang menjadi pemegang taruh, yang mengupas soal-soal nasional, yang mengupas soal-soal integriti, yang juga mengupas orang kata soal-soal kerohanian dan keagamaan. Jadi itu mungkin serba sedikit kupasan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani dan salam hidup biar jasa. Okey, pada bagi saya pandangan saya tentang Malaysia Madani ini, terutama di kalangan pelajar sendiri, kita mempunyai berapa buah universiti awam yang melahirkan ramai graduan yang cemerlang. Tetapi kalau nak dari segi kata pemikiran dia dan mentaliti dia, adakah mereka berfikir seperti seorang graduan universiti? Dan kalau tak katakan contoh, minta maaf cakap saya agak mengkritik di sini ya. Saya nak bandingkan antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Malaysia. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang menemui temu Bual Anwar bersama mahasiswa, ada mahasiswa Malaysia bertanya soalan Q&A dengan Datuk Seri. Oh, Datuk Seri, macam mana nak kami kalau boleh nak padang futsal? Oh, Datuk Seri, kalau boleh kami nak tandas bersih. Kalau nak tengok daripada sudut daripada mahasiswa Indonesia bertanya kepada Capres Anies time tu, pada masa itu, dia ada bertanya pada Capres Anies. Mahasiswa bertanya, Pak Anies, kalau anda kata Pak Anies menang, adakah adakah mahasiswa Indonesia yakin dapat pekerjaan atau yakin dapat hidup senang di Indonesia? Itu soalan yang bombastik ataupun soalan yang mencabar IQ pemimpin yang akan datang atau pemimpin semasa. So lagi satu, bila saya nak menegur dari segi pelajar-pelajar sekarang ini, bukan setakat pada mahasiswa, kita pun hendaklah mendidik pelajar daripada alam sekolah menengah lagi. Melalui contohnya, kita nak terapkan dalam isu kepimpinan atau isu intelektual. Dengan sekarang ini, alhamdulillah Puan Fadilina Siddiq sudah menjadi Kementerian Pendidikan di Malaysia. So kalau boleh terapkan persatuan-persatuan yang ke arah intelektual atau ke arah pemikiran sosial ataupun kepimpinan masuk ke dalam SMK supaya kita dapat terangkan apa maksud Madani, ataupun tidaklah pelajar-pelajar membuang masa dengan melepak di kedai ataupun bermain di taman sahaja. So maksudnya kita kena terapkan dari sekarang, kita kena kadir dari sekarang. Itu saja daripada pandangan saya. Silakan terus. Okey, baik. Sedikit komentar berkenaan satu konsep yang dibawa oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar, yang saya rasa perkara ini bukan disebut benda yang pendek, tapi ianya melihat kepada satu kesinambungan, kepada satu pembinaan tamadun manusia yang saya kira cukup besar, cukup peranannya amat penting untuk dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat, bermula daripada sekecil-kecil anak sehingga ke dewasa. Dan juga saya rasa perkara ini antara yang kita boleh sebutkan, sebab kami dalam konteks mahasiswa, antara gagasan yang dibawa melalui konteks Malaysia Madani ini adalah diberi peluang untuk anak muda secara khususnya melibatkan diri dalam pembinaan ataupun kerangka, kalau kita boleh sebut, dasar-dasar negara. Kalau kita tengok baru-baru ni pun pindaan AUKU, Akta Universiti dan juga Kolej Universiti, ianya amat penting melihat kepada pindaan dan juga dilibatkan saudara Presiden kita, saudara Zul Aiman juga dijemput bagi kita melihat dan membincangkan perkara-perkara yang penting yang boleh digugur dan juga ditambah baik. Saya rasa itu sikit pandangan daripada saya, mungkin boleh sikit tambahan daripada yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa Bitara dan masyarakat bertamadun. Ya, kita berbicara kenapa kita sebut masyarakat bertamadun itu sebab dalam gagasan Malaysia Madani itu sendiri, hasratnya ataupun dia punya matlamat besarnya ialah untuk membina sebuah masyarakat yang mempunyai tamadun ataupun tata susila yang tinggi, mempunyai peradaban yang tinggi lah. Jadi dan bila kita melihat dari sudut peradaban itu sendiri, maka kita tak boleh lari daripada mengambil role model Madinah itu sendiri, Madinah Al-Munawwarah, bagaimana Rasulullah SAW membina masyarakat ataupun membina Madinah itu sendiri. Dan apabila Rasulullah membina Madinah itu sendiri, baginda berhadapan dengan masyarakat ataupun kaum-kaum yang mempunyai pelbagai latar belakang agama dan juga bangsa itu sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa itu sendiri, saya rasa mahasiswa perlu menjadi jaguh ataupun menjadi pemain utama dalam mengadakan dialog-dialog di antara etnik dan juga agama ini sendiri. Sebab di sinilah bagaimana kita nak mengharmonikan ataupun bagaimana kita nak mempunyai kefahaman antara satu sama lain. Dan ini juga mengambil semangat daripada surah Al-Hujurat ayat ke-13, yang mana Allah menyebutkan Allah mencipta manusia-manusia ini berbilang bangsa, berbilang kaum lelaki dan perempuan, dan untuk lita'arafu, untuk bersaling berkenal-kenalan. Jadi ada baiknya untuk kita sebagai mahasiswa ini mengangkat ataupun mengaktifkan diri dalam dialog-dialog yang sebeginilah, supaya kita dapat mempunyai kefahaman yang harmoni dan supaya insya-Allah mudah-mudahan dalam ke arah membina tamadun itu sendiri dapat berjaya lah, insya-Allah. Itu sedikit supaya. Beberapa komentar tadi dan saya fikir menarik seluruhannya, dan elok juga kita dengar rumusan daripada Presiden KPM mengenai isu dokongan golongan mahasiswa anak muda ini kepada Malaysia Madani. Silakan. Terima kasih Abang Mus. Apa yang boleh saya rangkumkan berkaitan dengan perbincangan kita tadi. Sejujurnya Malaysia Madani ini, gagasan ini bukan sahaja perlu dibawa ke semasa era pemerintahan Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim semata, tetapi gagasan ini perlu diterapkan dan perlu diteruskan sehingga ke akhir zaman. Kerana Madani ini dia bukannya menyentuh soal kebendaan, tetapi saya ulang sekali lagi, Madani ini menyentuh soal tata kelola, menyentuh soal manusiawi, menyentuh soal kemasyarakatan, dan menyentuh soal bagaimana interaksi sosial kita dengan masyarakat dan sebagainya. Dan di akhirnya nanti dapat melahirkan semua negara yang harmoni, negara yang rahmah, negara yang boleh kita katakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, ada beberapa isu yang perlu kita terapkan buat masa sekarang ini untuk menuju ke tahun 2030, dan tahun hadapan juga negara kita akan menjadi tuan rumah chairman untuk ASEAN. Jadi apakah persediaan-persediaan kita dalam untuk memastikan bahawa negara kita ini menunjukkan satu benchmark kepada negara-negara ASEAN yang lain sebagai satu dokongan ataupun satu negara atau pembawakan untuk memacu ke arah yang lebih baik. Untuk menuju ke 2030, banyak perkara yang perlu diselesaikan, tetapi perkara-perkara itu perlu diselesaikan dengan hati nurani yang ikhlas, dengan jiwa yang mantap, idealisme yang besar, serta intelektual yang segar, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kira kita telah mendengar kupasan ulasan yang menarik daripada anak muda yang rata-rata menyatakan bahawa dokongan kepada Malaysia Madani kian meningkat apabila pemahaman, penjelasan yang lebih agresif dilakukan oleh Menteri KPT kita, Datuk Seri Ramli Kadir, juga Menteri Pendidikan kita, Puan Fadlan Siddiq, dan sejumlah menteri-menteri yang lain, terutama Sri Anwar Ibrahim sendiri, yang engage dengan pelbagai lapisan masyarakat menjelaskan soal Malaysia Madani ini. Oleh demikian, saya yakin bahawa Malaysia Madani sebagai falsafah pembangunan negara kita, suatu yang unik, yang perlu diteruskan secara berterusan, dan saya yakin bahawa dengan kefahaman yang menyeluruh dan mendalam, ia akan mampu membawa Malaysia ke era yang lebih cemerlang, yang lebih baik, dan globalisasi pada hari ini, insya-Allah kita akan terus menampak ke hadapan. Walaupun cabaran-cabaran ada di hadapan kita cukup banyak, tapi saya berkeyakinan dengan driving force, idea pendorong yang dibawa oleh Sri Anwar melalui Malaysia Madani ini mampu mengorak langkah ke hadapan dengan bergaya
dalam abad 21 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Hidup biar berjasa. Semarak Malaysia Madani. Kita kasih clear. Mai masuk. Nanti filem habis. Berlipat sikit nanti kodak habis. Nanti kodak habis. Kodak dah nak habis ni. Ikut mandi dia bila dah habis. Okey. Boleh. Aku tengah akan video ni.